Saya nampak Hafiz ada tadi. Okay, go. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So kita tengok soalan ni sekejap. Saya ambil kalkulator sekejap. Okey, kita tengok dekat situ dia kata sebatang jalan lurus akan dibina. Bermula kedudukan A ialah 40 80. Kemudian dia kata hingga kedudukan B. Okey, H 20. Kemudian dia kata manakala kedudukan B pula berkeadaan tegak dengan kedudukan C. Okey, C kita adalah 120 40 dari A. Okey. Dia kata cari nilai H. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok, okey dia kata sebatang jalan raya. So kita buatlah gambar. Okey, kita buat satu garisan sebab dia kata sebatang jalan raya lurus dibina bermula dari A. Buat A. Ini A awak. A dia kata 40 80. So kat sini awak letakkan 40 80. Okey. Kemudian dia kata hingga kedudukan B. Hingga kedudukan B. So kat sini kita punya B. B kita berapa? B kita adalah H 20. Manakala B pula berkeadaan tegak dengan kedudukan C. So bermakna C kita dekat mana? Dia kata tegak. Tegak maksudnya sini 90 darjah. Dekat sini awak punya C. So C dia berapa? C dia adalah 120 40. Okey? Dari A. Okey, 120 40 dari A. Dari A. Macam tu. Oh sorry, tak tegak. Okey, so itu gambaran dia ikut soalan ini. Jadi dia kata cari nilai H. Jadi kalau kamu lihat dekat gambar, bila dia nak cari nilai H, H sebenarnya merupakan titik persilangan antara A, B dan C, B. Bila dia titik persilangan, jadi kita akan tengok apakah persilangan dia. Dia menghasilkan 90 darjah, maka dia ni bersifat serenjang, perpendicular. Bila dia serenjang, maka kita akan gunakan kecerunan. Kecerunan apa dia? A pergi ke B. Kalau awak tengok kat sini, dia kata kecerunan, A pergi B yang 90 darjah ni, A dekat B ke A pergi C. Okey, saya baca balik. Sebatang jalan raya lurus akan dibina bermula dari A. Okey, pergi ke B. A pergi ke B 90, A 40 80, B kamu adalah H 20. Manakala B berkedudukan tegak dengan keadaan berkedudukan tegak. Okey. Jadi silap, saya punya gambar ni silap Saya punya gambar silap. Jadi kalau awak tengok dekat sini, saya tukar tempat. Okey, kita tukar tempat. Sebab kita tengok cara awak nak buat nak jawab ni. Dia kata A hingga B. So B kita ialah H 20. Okey, tu B kamu H 20. So saya letak B H 20. Okey, manakala B pula berkeadaan tegak. Okey, B berkedudukan tegak. Okey, dengan C dari A. Dengan C dari A. Dengan C dari A. Jadi C yang dekat C tu yang 90 darjah. So C kita adalah 120 40. Macam tu. Jadi kita nampak dekat sini kita akan gunakan kecerunan AC, kita darabkan dengan kecerunan BC akan menghasilkan nilai negatif 1. Macam tu. Okey, sebab dia bersifat serenjang. Okey. Jadi kita cari kecerunan.
Okey, apakah kecerunan yang kita dapat dekat sini? Kita carilah AC. Kecerunan AC ialah macam biasa 80 Y tolak Y tolak 40 bahagi 40 tolak 120. So, you dapat jawapan sini 40 dengan 80 jadi dapat negatif 1/2. Kalau A pergi C negatif 1/2, bermakna kecerunan B pergi C ialah 2. Okey, sebab dia berserenjang. Berserenjang M1, M2 equals to negative 1. So, kita buat. Kita akan gunakan kecerunan B bagi C. Kecerunan B bagi C adalah gradient of BC sama dengan 20 tolak 40 bahagi dengan H tolak 120 sama dengan 2. So, selesaikan. Okey, bila awak selesaikan kat sini, awak akan dapat jawapan berapa? Cuba kira berapa dapat? Cuba kira. Siapa dapat terus bagi tahu. Ni senang je nak kira ni. Dah. Okey. Ada? Ni saya buat macam ni. Okey, try. Dapat? Berapa H? Akram? Ya, saya tak faham cikgu. Okey, yang mana tak faham? Yang negatif 20 sama dengan 2. Okey, negatif 20 sama dengan 2 sebab kan kecerunan. Awak tengok oleh kerana dia kat sini, dia kata dia berkeadaan dia ditegak. Bila dia tegak, dia sebenarnya perpendikular, serenjang. Jadi saya guna kecerunan AC dan harap kecerunan BC akan menghasilkan nilai negatif 1. Jadi dekat sini saya cari dulu kecerunan AC sebab saya nampak AC ni titik dia complete. So, kecerunan AC saya dapat negatif 1/2. Bila kecerunan negatif 1/2, bermakna yang satu lagi adalah 2/1. Kan M1, M2 equals to negative 1. Sifat serenjang M1, M2 equals to negative 1. So, kalau M1 dia negatif 1/2, maksudnya M2 sama dengan negatif 1. So, selesaikan M2 kamu dapat 2. Tapi tak payahlah buat jalan kerja macam ni. Kan saya dah pernah sebut, kalau kecerunan dia 1/3, yang satu lagi negatif 3. Kalau kecerunan dia 2/3, satu lagi kecerunannya negatif 3/2. Terbalikkan saja. Jadi kalau kecerunan dia negatif 1/2, dia negatif bermakna satu lagi positif. 1/2 terbalikkan 2/1 ataupun 2. Jadi kecerunan B bagi C adalah 2. Jadi BC kita ada H. So, kita buatlah Y tolak Y bagi X tolak X. Maka kita dapat 20 tolak 40 bagi H tolak 20 sama dengan 2. Selesaikan. Faham? Oh, faham. Okey. So, berapa dapat jawapan kat situ? Ada yang dah dapat? Faiz? 110 je. Ya, 110. Okey, dapat 110 Okey. So, saya harap yang lain okey Okey, Amir ada tak Amir? Tak ada Okey. So, awak tengok seterusnya dekat sini. Okey, dia kata bucu-bucu sebuah segitiga. Okey, saya akan bincangkan satu demi satu untuk awak nampak macam mana bentuk soalan ni. Okey. Nah, dan saya harap bila saya dah bincangkan satu-satu ni, awak jumpa soalan lain ke ataupun awak buat balik nanti. Sekarang ni awak dengar dan awak tengok sambil kalau saya suruh buat awak buat. Jadi nanti awak akan dah biasa. Oh, okey, dah tahu dah. Sebab kadang-kadang kamu tak nampak step tu nak buat macam mana. Okey? Jadi saya akan tunjuk dulu. Bucu-bucu sebuah segitiga. Okey, bucu-bucu sebuah segitiga. A 5/2, B kamu 4/6, C kamu adalah P negatif 2. Diberi luas. Dia cerita pasal luas. Bila dia cerita pasal luas, maka kita nak cari P gunakan apa? Guna info pasal apa?
So kat sini kita nak selesaikan guna apa? Tadi dekat sini sebab dia bagi titik, dia cerita garis lurus yang maksudnya kita cari kecerunan. Dan bila dia kata tegak, kita gunakan bersifat serenjang. Kecerunan dan bersifat serenjang. Dekat sini dia bagi ada 3 titik. Walaupun satu titiknya tidak lengkap. Tapi info diberi kat sini ada pasal luas. So, cari nilai P. Jadi, kita gunakan hukum apa ni? Nak guna formula apa ni untuk selesaikan ni? Yang 1/2 modulus. Ya, 1/2 modulus. Okey, iaitu mencari formula luas. Okey, so luas nak cari, you mesti start daripada mana-mana titik tak kisah. Sebab dia segitiga, jadi awak ikut je lah 1/2 saya ambil dari A. A saya berapa? 5, 2. B saya berapa? 4, 6. C saya berapa? P -2. Dan tutup balik pergi ke A. So, 1/2 dalam modulus, letakkan dalam kurungan, tolak, letakkan dalam kurungan. Kenapa saya letak siap-siap macam ni? Supaya kamu tak confuse. Tolak ke tambah? Tolak ke tambah? So, maksudnya yang kat dalam kita tambah. Terus saja darabkan 5 darab 6, 30. 4 darab -2, -8. 2 darab P tambah 2P. Okey. Kemudian satu lagi pun sama, buat cara yang sama. So kita akan dapat dekat sini ialah, okey naik atas, 2 kali 4, 8, 6 P tolak 10 sama dengan 30. Ni ada pecahan, nak senang, terus saja darabkan dengan 2. Maka pecahan dah tak ada. Selesaikan sebelah dalam. Okey, boleh? Boleh tak? Okey, selesaikan cari nilai P. Saya dah tunjuk yang pengiraan tu saya nak awak buat. Okey, cari nilai P sekarang. Okey, ada yang dah dapat? Dah, dapat. So, 30 tolak 8, sini dapat 22 kan? 22 tambah 2P, dan sini tolak, okey. 8 tolak 10, jadi sini 6P tolak 2, sama dengan 60. Selesaikan. Okey, apa maksud modulus ni sebenarnya? Jawapan kamu tu akan positif. Jadi macam ni, kalau dia modulus, maksudnya kita biasa akan jadi image dia ni 60 atau negatif 60. Tapi kat sini maksudnya kita akan ambil satu. Jadi kat sini kita tengok maksudnya dalam ni yang dekat dalam modulus ni, kalau kita dapat positif pun dia kekal positif. Kalau jawapan kita negatif pun dia akan jadi positif. Itu yang dimaksudkan dengan modulus. Jadi kalau kita tengok sini penyelesaian kita yang terakhir, kita akan selesaikan, kita akan dapat. So awak tolaklah kat sini 22 tolak tambah, so dapat 24. Sini 24 tolak dengan 4P. Okey, sama dengan 60. So negatif 4P sama dengan 60 tolak 24. So awak dapat sini adalah 36.
Okey, 36 jadi P awak selesaikan di sini P awak dapat -9. Okey, P awak dapat -9. Ini satu. Okey, saya dah kata tadi kalau dia punya jawapan positif memang jadi positif. Kalau negatif dia akan jadi positif. Apa maksudnya? Jadi di sini bermaksud satu lagi kita akan buat 24 tolak 4P kita anggap sekiranya jawapan dia negatif 60. Jadi kat sini negatif 4P, you dapat ialah negatif 84. Jadi, you selesaikan P kita dapat 21. Sebab tu soalan dekat sini cari nilai-nilai. Bermaksud P dia melebihi satu jawapan. Boleh Okey, ada yang dapat tak? Okey, saya buat ni dan korang check sendiri. Korang dapat tak? Ada yang dapat tak sama dengan saya? Kalau ada angkat tangan. Cikgu, Ya. kan dia modulus. Mhm. Yang P sama dengan -9 tu biar macam tu ke atau tulis balik jadi dia positif? Bukan. Yang maksud saya positif negatif yang ini. 60 tetap 60, satu lagi jadi negatif 60. Oh, Ni tak. 60. Yang positif negatif ni maksud saya yang saya kata tadi image dia. So kat sini luas dia. Luas dia jadi 60, satu lagi jadi negatif 60. Okey. Okey, lagi soalan ada? Tak ada Okey. Next, kita tengok. Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, nombor 11. Dia kata dekat sini, titik-titik P 3M, QM -2 terletak atas garis lurus. Garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus 8Y tambah 2X tolak 1 sama dengan 0. Cari nilai M. Okey, bila dia cerita pasal serenjang ke selari ke semua ni, apa yang perlu kamu buat adalah kita cari dulu kecerunan dia. Okey, so dekat sini kecerunan dia, maka kita kena tukar dia bentuk kecerunan. Jadi kita susun. You dapat sini ialah 8Y. So sama dengan 1 tolak 2X. Jadi Y kita ialah 1/8 tolak 2/8X. Okey. Jadi bila kita kira kecerunan dia dekat sini, kecerunan dia adalah negatif 1/4. Okey, itu dia punya gradient dia. Okey, kemudian kalau awak tengok dekat sini, ayat dia apa? Dia berserenjang. Jadi seolah-olah ini awak punya contohlah ini awak punya Y sama dengan 1/8 tolak 1/4X. Dia kata titik-titik P dan Q terletak di atas garis yang berserenjang. Macam ni. Jadi mungkin P kat sini, mungkin Q kat sini. Macam itulah. Itu yang dimaksudkan. Jadi dia kata titik P dan Q terletak di atas garis yang berserenjang, maka dekat sini kita akan mencari kecerunan P pergi ke Q. So, kecerunan P pergi Q berapa? Kalau kecerunan yang satu tu adalah negatif 1/4, maka kecerunan P pergi Q berapa? Tukar tanda terbalik. Ya, berapa dapat? 4. Yes, 4. So, kecerunan PQ kita guna formula kecerunan. M tolak negatif 2. Jadi, tolak-tolak jadi tambah. Bahagi dengan 3 tolak M sama dengan 4. Selesaikan. So, awak selesaikan kat situ, ia akan dapat M tambah 2 sama dengan 4. 3 tolak, 3 tolak 4 3 tolak M lah. Astaghfirullahaladzim. Kan? M tolak 3 tolak M kan 3 tolak M. So kat sini 3 tolak M. Okey, selesaikan. So ia akan dapat M tambah 2, 4 kali 3 12. Jadi M 4 tolak 4 dan negatif M dia tak buat sini tinggal tambah 4M. Okey, 3 kali 4, 4 kali 3 12, 12 tolak dengan 2. So kat sini awak dapat 10. So 5M sama dengan 10. So M-nya kita dapat 2. Okey. Boleh? Jadi awak nampak dekat sini yang kita tengok pasal luas dengan kecerunan yang bersifat serenjang. Okey, ini semua bentuk soalan peperiksaan bentuk kertas satu. Dia akan uji kamu yang sikit-sikit je macam tu. Boleh Okey, next kita teruskan. Boleh tak Faris? Faris okey Faris? Faris?
Boleh, cikgu. Boleh. Alia okey Alia? Alia Sofia? Okey, Okey. cikgu. Anis ada tak Anis? Anis Cikgu Mazlina. Ada. Ada. Hanin? Hanin. Hanin ni macam tak berapa ada lah pula. Okey. So, awak tengok dekat sini. Rajah menunjukkan garis lurus AC. Garis lurus AC. Okey. Titik B terletak di atas AC. Dia dah bagi dah. Dengan keadaan A, B, B, C. Allah Akbar. Ini sangat mudah. AB 3, BC 1. Boleh tak kamu cari koordinat B? Ingat tak nak guna apa? Boleh cuba? Boleh cuba? Hello? Boleh cuba tak? Kalau boleh, cakap boleh. Kalau tak, saya tunjuk. Boleh. Boleh. Okey, cuba. Boleh. Boleh Cuba, cuba. Zaim ada Zaim? Zaim? Hai, Zaim tak ada? Dah? Cikgu saya dapat Berapa? H 5/2, K 3/4. Okey, 5/2, 3/4. Orang lain? Ada dapat jawapan lain? Dapat? Okey. Ada lagi jawapan lain tak? Cikgu sama. Ini ingat tak guna formula yang silang tu? Nabila? Dapat tak Nabila? Nabila dua-dua ada tak? Dua-dua Nabila ada tak hari ni? Ada. Ada dua-dua. Okey, dapat tak? Dapat. Dapat okey. Satu lagi Nabila. Ni Nabila seorang lagi. Nak kata kecil, dua-dua kecil. Satu yang seorang lagi dah besar sikit kot. Ya, cikgu. Okey, ni Nabila ni dah besar sikit. Dia senang hati duduk rumah Nabila habis Nabila susah hati. Lepas ni diet habis. Tak besar mana pun Nabila. Okey, dapat tak? Kau dapat tak Nabila? Nabila? Saya tak dapat, cikgu. Tak dengar? Saya tak dapat, cikgu. Oh, tak dapat. Okey, tengok Jadi awak tengok dekat sini. Sekarang ni awak ingat. Kan bila cari titik, dia dah bagi rasionya. Dia dah bagi. So, ingat. Kita mesti guna konsep yang silang. Macam yang lepas kalau kau ingat, kau tersilap silang. Dia silang mesti ini darat sebelah sini.
Yang ini darab sebelah sini untuk mendapatkan B di tengah-tengah. Jadi B kita adalah HK. So saya buatlah HK. Saya kekalkan dia sebagai HK. Lepas tu kita silang. Silang X. 3 darab dekat X sebelah kanan. 3 darab 4, 12. Tambah 1 darab X sebelah kiri. 1 darab negatif 2 dapat negatif 2. Bahagi you punya ratio tambahkan. 3 tambah 1 ialah 4. Next ambil Y. 3 darab dekat Y. Y kita kosong. 3 kali kosong, kosong. Then tambah dengan 1 darab dengan 3 dapat 3. Bahagi. Then 3 tambah 1 kekal dengan 4. Jadi you dapat HK sama dengan 12 tambah dengan negatif 2, 10. 10 bahagi 4, you simplify, you dapat 5/2. Then 3/4. So itulah koordinat B. Okey, awak ingat kalau dia tanya koordinat, so awak tulislah koordinat dalam bentuk koordinat. Kalau dia nak value of H dan K, kalau dia nak nilai H dan K, you kena tuliskan 5/2. K sama dengan 3/4. Kalau dia kata cari nilai H dan K. Kalau dia nak koordinat, mesti tuliskan dia dalam bentuk koordinat. Kalau dia nak value of H and K, you tuliskan H equal, K equals. Boleh Okay. Then you tengok soalan seterusnya, nombor 13. Nombor 13, dia kata cari garis lurus melalui titik A. Okey, garis lurus melalui titik A. Titik A dekat situ ialah negatif 2, negatif 5. Dan B kita adalah 6, 7. Garis lurus. Jadi kita buatlah garis lurus. Kita ni, kalau tak tahulah kan, kalau macam imajinasi dengan visual tu lebih mudah. So, kita kita lukiskan nak. Apa tersedak. Tersedaklah saya pula. Ni mesti Zaim panggil saya ni cewa. Zaim tak join, dia kata mesti cikgu cari aku ni, Zaim kata. B-nya 6, 7. Okey, A negatif 2, 5, negatif 2, negatif 5, B-nya ialah 6, 7. Okey, ini kita punya garisan. Dia kata diberi C iaitu H10 terletak di atas garis AB. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita nak cari kita punya sebab dia tak bagi ratio you tengok C ni dia kata H10 terletak di atas garis lurus AB. Maksudnya dia ni kita tak tahulah C ni duduk di sebelah mana, tapi dia di atas AB. Jadi kalau dia bagi ratio macam ni, kalau yang soalan B awak tengok, dia kata titik D membahagi tembereng AB. Dengan nisbah 1, nisbah 3. So kita letaklah sini D, sini 1, sini 3. Ini untuk soalan yang B. Bermakna soalan B kita buat seperti soalan nombor 12 tadi. Tetapi untuk soalan yang A, dia tak ada bagi ratio. Dia tak bagi ratio, cuma dia kata titik C tu ada dekat AB. Tapi rasionya tak diberi. So, bila rasionya tak diberi, kita tengok bila dia berada pada satu garis lurus, apakah sifat dia? Yang awak tahu, bila 3 titik itu berada dalam keadaan satu garis lurus, apa yang kamu tahu? Boleh share kat saya? Aduh, apa dia? Kecerunan sama. Ya, kecerunan sama. Itu satu. Kecerunan sama maksudnya kita akan cari kecerunan AB. Kita akan buat sama dengan kecerunan AC boleh, BC boleh, tak kisah. Okey, contoh kita ambil AC. So, kecerunan AB, A pergi B, kecerunan dia kita tolaklah. Negatif 5 tolak dengan 7 bahagi negatif 2 tolak dengan 6. AC, kecerunan A pergi C. Okey, so kita akan dapat negatif 5 tolak dengan 10. Negatif 2 tolak dengan H. So, negatif 5 tolak negatif 7, you dapat negatif 12. Bahagi kat sini ialah negatif 8. Okey, kemudian sama dengan negatif 15 bahagi dengan negatif 2 tolak H. Okey, you boleh simplify, divide by 4. So, kat sini you dapat 3, di sini 2. Silangkan. Ni negatif-negatif habis. 3, negatif 2 tolak H sama dengan negatif 15. Negatif 6 tolak 3H sama dengan negatif 15.
Sorry. Okay. So kat sini, okay, saya buat kat sebelah. So you akan dapat sini negatif 3H sama dengan, you tengok dia adalah negatif 15 tambah dengan 6. So dapat negatif 9. Maka kita akan dapat di sini H kita ialah 9 bahagi 3. You dapat jawapannya 3. Betul tak? Ke saya ada silap? 15, sini 2, okey. Negatif 2, sini negatif 6, 3H. Okey, negatif 15 tambah 6, 9. Negatif 9, jadi you dapat H. Okey. Betul kan? Okey tak? Ke saya ada silap? Yang 2 tu tak ada silang ah. Mana saya tak silang? Yang 3/2. Astaghfirullahalazim. Okey, sini darab 2 kan? Ini sana. Sini darab 2. So dia 30 lah kan? Negatif 30. Terima kasih. Okey, negatif 30. So negatif 30, jadi you dapat negatif 24 dekat sini. Okey, negatif 24 bahagi negatif 3, so you dapat jawapannya ialah 8. Okey, ini satu. Kamu boleh gunakan kecerunan. Bila dia dalam keadaan satu garis lurus, maka kecerunannya sama. Satu lagi boleh guna apa? Siapa tahu? Kalau dia dalam satu garis lurus, apa lagi info yang kamu boleh tahu selain daripada kecerunan? Apa dia? Siapa ingat? You ada satu titik dalam keadaan satu garis lurus. So, apakah selain daripada kecerunan sama, kita boleh gunakan apa? Luas. Luas sama dengan kosong. So, maksudnya you boleh guna formula luas. Okey, 1/2 you ambil A. A kamu adalah negatif 2, negatif 5. Okey, kemudian B kamu adalah 6, 7. Kemudian awak punya C awak adalah H 10. C awak H 10. Tutup balik negatif 2, negatif 5 sama dengan kosong. Awak boleh cari kecerunan. So dekat sini bila you selesaikan, you akan dapat jawapan yang sama. Okey, kalau tadi bila dia luas dia 60, kita akan jadi satu positif, satu negatif. Kat sini bila luas kosong tak akan ada positif negatif lah. So dia akan satu jawapan saja. Jadi 1/2, you tengok kita tengok negatif 2 darab 7, negatif 14 tambah 60 tolak 5H. Okey, tolakkan sini negatif 30 tambah 7H tolak 20. Okey, sama dengan kosong. Ini sama dengan kosong. Jadi, 2 ni habis sebabnya sama dengan kosong. So, awak selesaikan dalam. Okey, negatif 14. Lepas tu awak tengok situ, negatif 14 tambah dengan 60. So, you akan dapat di situ jawapannya ialah 46. Okey, 46. Okey, tolak 5H. Okey, tolak negatif 30. So, sini dapat negatif 50 tambah 7H. Okey. So, kat sini kosong. Selesaikan. Okey, you tengok sini 46 tolak-tolak. Jadi, sini ada. Mikael cari papa Sinilah. Tunjuk Umi. Okey. Ish, ya Allah budak ni. Okey, so 46, so dapat 96. Okey, 96. Jadi negatif 5H, negatif 5 tolak dengan 7. So, you akan dapat di situ adalah negatif 12. Okey, negatif 12. Faham tak? Ni negatif 5 tolak ni dapat negatif 12. H sama dengan kosong. Jadi, kita nak H. So, you buatlah 96 bahagi dengan 12. You dapat jawapan sama juga. H-nya ialah 8. So, bila dia dalam keadaan satu garis lurus, kamu nak gunakan kecerunan boleh, kamu nak gunakan luas pun boleh. Mana-mana yang kamu rasa mudah. Okey? Jadi soalan B, sebab dia buat yang macam tadi, so saya tak nak buatlah, awak buat sendiri. Okey? Yang B ni sebab dia sama dengan yang sebelah kiri ni tadi, iaitu nak mencari titik D. D di antara dua titik. Ingat mesti silang. Okey, ni mesti awak silang. Okey, jadi ini pergi sana, yang ini mesti silang pergi sini untuk mendapatkan titik di antara dua titik. Di situ adalah X, Y. Okey, so yang itu saya tak buat, awak buat sendiri. Okey, boleh? Setakat ni okey?
Okey, cikgu. Boleh So saya teruskan. Okey. Okey, ini dia. Okey, awak tengok ini bentuk kertas dua. Di mana kalau awak tengok dia akan ada pecah-pecahan. Ada soalan A, B tu berpecah lagi. Macam tu. Okey, tak apa. Saya tunjuk dulu yang ini. Lepas ni saya bagi kamu jawab satu soalan sendiri. Okey, tengok. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Raja menunjukkan di segitiga OAB. OAB. O kamu dah tahu ni adalah origin point, so your coordinate is 0 and 0 kat sini. Dia kata diberi luas segitiga OAB ialah 30. Cari nilai K. So boleh tak cari luas dia? Macam yang kita dah buat tadi. Faham? Kali ni dia sama dengan 30. Jadi kita buat macam yang 60 tadi. Satu jadi positif, satunya akan jadi negatif. Clear tak? Siapa yang tak clear angkat tangan. Saya nak suruh buat ni. Saya nak tunjuk sikit-sikit je. Cikgu, dia memang nak dapat positif kan? Ah, Tadi kan mula-mula dapat negatif, lepas tu cikgu buat positif yang soalan sebelum ni. Ya. Lepas tu kalau kita dah dapat positif awal-awal, nak kena cari yang negatif juga. Okey, sekarang ni kita sebab nak cari nilai K. K berada di kawasan positif. Jadi kita pun tak tahu K berada di kawasan positif ni adakah jawapannya 30 atau negatif 30. Macam tadi, awak tengok yang macam tadi, kita tak ada gambar. Okey, kita cuma buat sama dengan 60. Satu kita buat satu positif, satu buat negatif. Bermakna jawapan kita ada dua. P kita mungkin negatif 9, P kita mungkin 21. Untuk soalan ini, nanti kamu akan dapat juga dua nilai. Tapi last kali you kena decide mana satu jawapan kamu. Sebab berdasarkan gambar, K kamu adalah di kawasan yang positif. Jadi awak tak boleh tinggalkan macam yang tadi. Macam tadi kita tinggalkan. P negatif 9, P 21. Sebab dia kata nilai-nilai P. Tapi dalam kes soalan ini kamu tak boleh tinggalkan dua jawapan. You kena buat satu jawapan saja. Sebab dia dah tunjuk K tu berada di mana. Faham? Faham. Boleh? Boleh. Faham tak? Faham, cikgu. Jadi dia tidak semestinya area dia positif, kat sini akan positif. Macam tu. Okay? So buat macam tu. So still buat dua-dua, then you decide which one you answer. Okay, B. Yang B dia kata titik Q 24 terletak pada garis AB. Okay. Titik Q terletak pada garis AB. 24 dan tentunya Q tu berada di area sinilah. Saya letakkan Q 24. Kenapa? Sebab dia dua-dua positif, takkan nak letak sebelah kanan kiri. Okey, dia kata cari AQ. Setelah awak dapat K, ini bererti sekiranya K awak salah, maka yang bawah semua akan salah. Okey, K ini adalah awak punya kunci utama kamu. Okey, jadi dekat sini nanti K dah dapat, bermaksud ketiga-tiga titik dalam satu garisan. A dah ada, Q-nya dah ada, B-nya dah ada. Kita nak cari A, Q, QB. Maksudnya kita nak cari M, N, nisbah dia. Boleh? Boleh tak yang ini? Nampak tak apa nak buat agak-agak? Okey, sekarang cari dulu nilai K. Okey, cari dulu nilai K. Semua orang cuba buat.
Oh, saya lupa 4A kata ada kelas tadi ya. Korang, oh, Allahuakbar. Habis tadi sana? Saya baru baca Hafiz. Tadi Kristina dah bagi tahu dah, tapi saya lupa. Saya pun on kelas. Lepas tu baru baca Hafiz punya WhatsApp ni. Habis macam Kelas mana tadi? dia, Ha? kelas dia start pukul 3. Mm-mm. Lepas tu, tapi tak buat meet. Dia offline. Oh, okay. Itulah sebab korang pun ada kan. Jadi, bila saya baca Hafiz punya ni, baru saya perasan. Iyalah. Jadi sambil saya dalam course, saya buka juga Telegram. Okay. Allahuakbar. Tak apa, ini kenangan. Tapi kan sebenarnya ada kelebihannya. Bila ni, tapi bagi apapun pada orang yang rajin lah. Tak faham, kau buka lah balik record tu. Tengok balik cikgu ajar macam mana hari tu. Apa cikgu ajar hari tu Macam mana, tengok balik. Kalau cikgu bersemuka, kau nak record macam mana? Kan dulu selalu saya cakap murid, record, tak payah salin kan, tak nak salin, record apa aku cakap ni, record. Kata macam tu. Sekali kau sekarang record sungguh. Itulah sebenarnya apa yang kita cakap daripada mulut kita ni, kena cakap yang baik-baik. Sebab itu doa. Jadi kita record. Kita minta sebenarnya supaya pembelajaran tu direkod. Jadi Allah bagilah record. Okey, dah dapat jawapan? Okey. Dah. Tak dapat. Senang je kot. Cepat je ni. Woi. Apa? Dah belum? Saya dapat 6 Ego. Dapat 6. Okey, orang lain ada dapat berapa? Ada tak? Tak ada. Okey, semua dapat 6 Okey, good. So, jawapannya memang 6. Okey, you dapat K 6. Okey, jadi setelah you dapat K 6, dekat sini K awak ialah 6. Okey, jadi kita nak cari tu. Jadi A awak kat sini negatif 6, 8. Q awak adalah 2, 4. Dan awak tak payah nak keluarkan, boleh juga. Tulis je kat gambar tu pun dah boleh dah. K kita adalah 6, 2. Boleh cari M, N. Guna formula yang tadi yang kita silangkan. Macam tu. So ingat, titik di antara dua titik di situ adalah 2, 4 duduk di luar. Lepas tu silanglah. 6 darab M, 6M. Tambah negatif 6 darab N, negatif 6N. Bahagi M tambah N. Ambil Y pula. 2 darab M tambah 8 darab N, bahagi M tambah N. So nak cari nisbah, you ambil X compare dengan X. Atau Y compare dengan Y. Okey, teruskan. Dapatkan jawapan. Saya dah bagi dia punya jalan. Okey, pada yang nak semak jawapan A tadi, saya tunjukkan jalan kerja A, and then awak teruskan untuk B ya. Untuk jalan kerja A ni, you akan gunakan tadi kosong A, negatif 6, 8, K 2, kosong sama dengan 30. So, sana 60. So, kat sini you akan dapat. Okey, awak teruskan B ya. Saya tunjukkan jawapan A. Untuk awak semak, mana tahu ada yang sangkut tadi ke. So, kat sini 0.80, negatif 12 tambah 0. Habis. K tolak, 0, 8K, 0. So, sini 8K. Okey, so sini dapat sama dengan 60.
So, you dapat negatif 12 tolak 8K sama dengan 60. Satu lagi negatif 12 tolak 8K sama dengan negatif 60. So, you dapat negatif 8K sama dengan 72. Okey, negatif 8K sebab sana 60, 72. So, awak akan dapat di situ 72 awak bagikan dengan 8 lah. Maka K awak dekat sini ialah negatif 9. Satu lagi, you akan dapat negatif 8K dan awak akan buat negatif 60 dan awak tambahkan dengan 12. Okey, negatif 60 tambah 12. You akan dapat 48 kan? Okey. Negatif 48. Negatif 48. So, K-nya negatif 48 bagi negatif 8, you dapat K6. Jadi, kat sini yang saya katakan ada dua jawapan K. Tapi oleh kerana kita dah nampak K di kawasan positif, maka kita buat decide last kali. K6. Jangan tinggalkan dia dalam keadaan selari macam ni. Letak kat bawah, maka K kita adalah 6. Itu untuk soalan A. Tak apalah, Papa ada. Oh, murid Umi. Okey, sekejap. Sekejap Raya ambil buku jap. Mikael bagi dia. Ambil bagi buku sekarang. Okey, teruskan Azan.
Nah, ini pasal nomor pasal Okey, dapat tak? Selesai? Tak dapat ego. Tak dapat. Okey. Okey, jadi dekat sini bila kamu dah buat macam ni, okey, sebab kita nak cari dia punya ratio, you boleh ambil X dengan X atau Y dengan Y. So, saya kata saya nak ambil X. Tapi saya akan buat dua-dua supaya awak nampak nanti bahawa nak guna X boleh. X you compare ini dengan yang ini. Kalau Y nanti you compare yang ini. Okey, so kita ambil X. X kita kat sini 6M. Tolak 6N bahagi M tambah N sama dengan 2. So, 6M tolak 6N silangkan 2M tambah 2N. Jadi sekarang you ingat bila nak buat ratio, you ambil huruf yang sama jadikan satu tempat. 6M tolak 2M sama dengan 2N tolak kat sini tambah 6N. So you dapat 4M. Sini adalah 8N. Huruf per huruf. Nombor per nombor. 1, 2. Bermakna M nisbah N ialah 2 nisbah 1. So, dekat sini tadi mana M? Ini M. Ini N. Dia tanya AQ, QB. Jadi AQ, QB adalah 2 nisbah 1. AQ nisbah QB adalah 2 nisbah 1. Okey, silap kat mana? Korang silap kat mana? Okey, korang silap kat mana? Okey tak? Oh, okey. Okey ambil yang Y pun sama. Awak buat yang Y, awak tengok saya buat untuk Y. 2M tambah 8M bahagi M tambah N sama dengan 4. So, 2M tambah 8N sama dengan 4M tambah 4N. Kena slow sikit. M 4M sebab duduk sebelah Mikael. Mikael ada kelas pula. 4M sama dengan 4N tolak 8N. So, you dapat negatif 2M sama dengan negatif 4N. Huruf per huruf, nombor per nombor. So, selesaikan 2, 1. Masih sama. M nisbah N adalah 2 nisbah 1. So, nak compare X dengan X boleh, Y dengan Y pun boleh. Okey? Okey, you tengok soalan terakhir untuk soalan ini. Okey. Dia kata apa? Titik P bergerak. Ingat, bila dia kata P bergerak, so yang bergerak kita akan gantikan dia sebagai X, Y. Dia kata titik P bergerak. So, kita akan buat dekat sini, saya tukar, kita guna warna-warna. Ya. Umi boleh je tukar background. Dia tukar macam ni. Oh, ya ke? Okey. Tak apa. Okey, tengok dekat sini. Kita tengok sebab dia kata P bergerak. P bergerak, so saya akan buat P-nya sebagai XY. P saya XY. Bila yang bergerak, kita letak XY. Sebab dia bukan satu titik yang tetap. Dia gerak macam tu. Bergerak dengan keadaan PB sama dengan 2PQ. Ni panjang. Yang ini panjang. Okey. PB sama dengan 2PQ. Mana cikgu? Okey, apa B kita? PB. Mana B kita? B kita, K kita 6 tadi. Jadi, saya akan senaraikan. B Patutlah tengok kosong. 6, 2. Okey. Q, apa Q kita? Q kita 2, 4. Q kita adalah 2, 4. Okey. Jadi, kita guna formula jarak. Okey. P pergi B. P pergi ke B. P pergi B, X tolak 6 kuasa 2. Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 2 kali PQ. P pergi ke Q. P kita X
tolak 2 tambah Y tolak 4. Okey. Jadi dekat sini oleh kerana yang ini dah diberi, dia dah bagi kamu persamaan ini tak ada markah. Markah kamu di sini. Kat sini kamu dapat 1 markah. Okey, sini sebenarnya 3 markah. 3 markah, jalan dia ni panjang berjela. Tak nak buat sehabiskan pun tak apa. Yang ini tak apa. Jadi awak ingat bila dia ada set, ada square root, kita nak hapuskan square root iaitu kita akan kuasa. So bila kita kuasa sebelah kiri, sebelah kanan pun kuasa. Bermakna kita kuasakan 2 semua. Jadi awak tengok bila kita kuasakan 2 semua, tanda punca kuasa akan hilang, tinggal yang sebelah dalam. Tinggal yang sebelah dalam, maka di sini saya akan buat, okey, muat tak ni? Okey, kita kecilkan sikit tulisan. X kuasa 2 tolak 12X tambah 36. Tambah Y kuasa 2, okey, tolak 4Y tambah 4. Itu dia. Ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, awak jangan lupa, 2 ni kena kuasa 2 juga. Jadi sama dengan 2 kuasa 2 akan jadi 4. Dalam bracket, 4 ni kena darab semua. X kuasa 2, ini kuasa 2 Okey. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Macam ni. Sampai sini awak dapat 1 markah lagi. Markah terakhir untuk awak selesaikan sehingga awak dapat sama dengan kosong dan mesti dalam bentuk yang termudah. Okey, jadi awak tengok apa nak kena buat dekat sini? Ni panjang ni. Sebenarnya dalam SPM saya benarkan awak sampai sini saja. Sampai sini awak akan dapat 2 markah, hilang 1 markah saja. Tapi dalam periksa saya tak nak, saya nak awak biasakan cuba. Okey, sebab ini kanan kiri kena buat jalan kerja yang panjang. Jadi sedangkan kita nak kejar 1 markah aja. Tapi saya kena tunjuk. Okey, tengok dia akan jadi X kuasa 2. Okey, ini saya dah bawa turun negatif 12X tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 40. Sama dengan, tengok ni letakkan dalam ni 4. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4X tolak 8Y tambah 20. Belum selesai. Okey, saya ambil semua. Tengok X kuasa 2 tolak 12X tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 40. Okey, awak tengok. Dia ni kan sama dengan kan? Sama dengan ni semua saya akan bawa ke bawah. Saya bawa je ke bawah. 4 darab X, saya tulis kat bawah dia. 4X kuasa 2. 4 darab Y, sebab dia X. Dia X, saya ambil X. Sebab dekat sini X, saya ambil X. 4 darab negatif 4. So kat sini, letakkan dekat benda yang sama. Bawah dia sama. Okey, sebab kat sini saya ambil, okey tengok ni. Sebab kat sini X. So saya ambil X ini dulu. So 4 darab negatif 4. So kat sini negatif 16X. Okey, lepas tu dia Y kuasa 2. Jadi 4 darab Y. Sini akan jadi 4Y kuasa 2. Y. 4 darab negatif 8. Negatif 32 Y. 4 darab 20. Sini 80. Okey, ingat. Sebab tadi dia tanda sama dengan kita bawa semua himpunkan satu tempat. So kita guna operasi tolak. Macam tu. Ini lebih mudah. Sampai sini kita selesaikan. X kuasa 2 tolak 4X kuasa 2, negatif 3X kuasa 2. Negatif 12 tolak-tolak jadi tambah, so sini tambah 4X. Y kuasa 2 tolak jadi negatif 3Y kuasa 2. Negatif 4 tolak-tolak jadi tambah, so dapat tambah 28Y. 40 tolak jadi dapat negatif 40 sama dengan kosong. Okey, kita tengok. Kita boleh tak permudahkan dia? Kalau kita tengok kat sini 3, sini 4. So kita tak boleh permudahkan. Tetapi jawapan locus mesti disusun menjadi positif bermula. So jawapan akhir kita 3X kuasa 2. Bila satu tempat saya ubah, yang lain saya akan ubah. Itulah dia. Kat sini baru dapat full mark 1 markah terakhir. Jadi kat mana markah diberi? Tengok, saya tunjuk markah diberi di mana. Okey. Mula-mula untuk soalan ini, kalau dia 3 markah, okey,
awak buat dekat sini, you dapat 1 markah. Okey. Kemudian awak buat yang ini, selesaikan ini, awak dapat 1 markah. Nampak ni berjela-jela, baru ini yang terakhir. 1 markah. Jadi, kalaulah periksa SPM nanti yang bawah ni tak nak buat pun tak apa. Tapi ini bersyarat untuk lokus yang dia buat macam ni. Lokus yang dia buat macam ni. Kalau dia kata PB sentiasa 3, macam ni, kena buat sampai habis sebab dia mudah. Yang ini memang dia panjang berjela. So, awak buat macam tu. Faham? Boleh? Boleh? Okey? Bersuara sikit. Okey tak okey? Okey. Okey Okey. So kita tengok seterusnya. Kita cuba jawab satu soalan yang mirip macam tadi. Okey, jap ini sebenarnya kalau awak tengok dia cerita pasal pengakap. Tapi sebenarnya sama je ni. Dia cuma ceritalah dia buatlah gambar-gambar tu pasal pengakap. Kejap ada ke tidak? Dah habis dah. Okey, tak apa. Apa kata kita tengok yang soalan pengakap ni? Okey. Cuba tengok dia kata Rajah menunjukkan sebuah tapak perkhemahan. O, okey, P, Q, R yang telah dibersihkan oleh kumpulan pengakap. Titik A, B dan C adalah masing-masing pusat kemah ABC. ABC kat sini dia kata A, B dan C. A, B dan C adalah segaris. A, B dan C. Oh, ini dalam ni. A, B dan C adalah segaris. Dia kata diberi jarak titik C. Tengok jarak titik C 3 kali jarak apa? 3 kali ganda dari B. 3 kali ganda dari B. Okey. Jadi dia kata, okey, diberi titik C. Bila dia kata titik C, kita kena buatlah C. Okey, dia kata 3 kali ganda jarak dari titik B dan 4 kali ganda dari A. Jadi tengok C 3 kali CB, C 3 kali ganda dari B dan 4 kali ganda dari A. Macam mana nak buat tu? Siapa nak bagi tahu? Ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Kita biarkan dulu. Soalan tanya kat sini. Luas tapak perkhemahan OPQR. OPQR. Jadi, soalan pertama awak boleh jawab. Sebab apa boleh jawab? Sebab semua titiknya ada. So, kita tinggal buatlah awak punya guna formula luas untuk OPQR. Untuk soalan A. Soalan A, kalau awak tengok dia tanya kat sini koordinat A. Apakah koordinat A? So, dekat sini untuk koordinat A, kita akan gunakan yang hukum dekat sini. Di mana dia kata, okay, dia kata kat atas ABC adalah segaris. ABC adalah segaris. Kan? Yang awak ada sekarang B dengan C. A-nya awak tak ada. Bila A-nya awak tak ada, awak kena ikut ayat kat sini. Diberi jarak titik C 3 kali dari A. C 3 kali dari A. Okey? Okey, C, A. 3 kali. Okey? Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia kata diberi jarak titik C ialah 3 kali ganda dari apa pula? Kenapa saya sebut A pula? B lah. Allahuakbar. Sorry. Diberi jarak titik C ialah 3 kali ganda jarak dari B. Dan 4 kali ganda dari titik A. Ayat dia sekejap kan dia tertinggal lah. Kenapa dia terus? Sekejap Rajah OPQR sekumpulan ABC masing-masing. ABC adalah segaris. ABC segaris. Diberi jarak titik C. Titik C ialah 3 kali ganda dari B. 3 kali, C dari B. Sorry. CB adalah 3 kali ganda. Okey, 3 kali ganda dan 4 kali ganda dari A. Allahuakbar. Macam mana saya nak buat ni?
Diberi titik C 3 kali titik C 3. Okey. Dia 3 kali dari B. Maksudnya C pergi B ni 3. Okey. Dan 4 kali dari A. 4 kali dari... Nak baca. Okey, nak baca. Sini 1. Macam tu. Faham tak? Dia kata, saya slowkan sikit. Ada budak nak membaca. Diberi jarak Al-Fatihah dulu kan. titik C. C ni 3 kali dari B. Dan 4 kali dari A. Macam tu. Okey. Carikan A. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cari A. Cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiqa lisani wa di qalbi bi hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Jadi kita baru nak mula belajar ya. Mikael baru baca doa. Okey, cepat. Try cari. A cari luas, B cari titik. Buat. A cari luas, B cari titik. Zaim dah join belum? Sudah. Dah Dah. Slow je suara kau jauh. Sebab masuk lambat. Okey, try jawab tu. 2 tu saya dah terang. Allah Akbar. Bismillah.
Cikgu, Ya? apa jawapannya A1 Roman? Satu Roman. Jawapan dapat 194. Dapat? Yang koordinat A negatif 1, 2 Betul. Dapat? Dapat cikgu. Dapat Okay, good. I love you. I love you. Kau dah buat belum? Tu Najmi cikgu. Oh, iya ke? Saya ingat ada. Najmi tu abang awak. Najmi siapa? Abang Najwan Yang kedua. Oh, okey. Dia yang kata dapat kerja kat Johor tu dia ke? Tu yang Along Tak, tu Along. Okey, 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 okey. Tutup pintu tu. Okey, dah. Yang lain dapat? Ya ke? Masih tengah buka? Tengah buka. Tengah buat ke? Okey, Nabila. Boleh try untuk soalan seterusnya, Nabila? Okey cikgu. Okey. Nak ni boleh. Tahu apa? Tak tahu. Okey dah? Okey. Siapa yang tak dapat soalan A dapat jawapan 194? Semua dapat? Kalau tak dapat angkat tangan. Soalan A yang pertama. You dapat jawapannya adalah 194. Okey, koordinat A kat situ you dapat jawapannya adalah negatif 1, 2. Dapat Ada yang tak dapat tak? Kalau ada yang tak dapat angkat tangan. Izul ada Izul? Izul ada? Izul? Tak ada. Aisyah ada Aisyah? Ada Okey. Amin? Amin okey Amin? Kalau okey angkat tangan Amin. Okey. Soalan yang B. Jawapan B awak akan dapat X kuasa 2, Y kuasa 2, tolak 22X, tolak 20Y, tambah 212. Itu dia.
Kalau dah siap, angkat tangan. Dah Okay, good. Okay, boleh saya tinggalkan? Okay, saya dah tunjuk tu. So nanti awak boleh cuba kalau yang sangkut. Okay, kita tengok soalan-soalan ini sedikit lagi. Okay, kita tengok soalan kat sini. Tadi atas ni. Okay, kalau awak tengok yang ini. Okay, dia sambungan daripada atas ni. Dia kata Raja menunjukkan garis PQ. Okay, bawah. PQ persamaan XY. Persamaan dia apa? Garis P pergi ke... ni P pergi Q yang ni. Ni, dia kata persamaan dia adalah X per 5 tambah Y per 7 sama dengan 1. Okey, ingat bila dia bagi X per 5, Y per 7 sama dengan 1, bermaksud X-nya, pintasan X-nya 5, pintasan Y-nya ialah 7. Bermakna titik Q awak adalah 07. Macam tu Jadi dia kata bersilang pada garis lurus AB. Okey, pada titik P iaitu 50 itulah, nyatakan pintasan Y bagi PQ. Dah dapat dah jawapan. Jadi kat sini cuma saya nak tunjuk dekat kamu bila dia nyatakan pintasan Y. Okey, tengok kalau dia nak koordinat awak kena tuliskan 07. Kalau dia setakat nak pintasan Y awak boleh tulis sama dengan 7. Okey. Kemudian tengok soalan B. Cari koordinat B. Nampak tak? Dia bagi tapi awak tengok bila kat sini nisbah. Tapi nisbah dia bagi dalam persamaan. Awak kena ubah kepada nisbah. Iaitu apa? BP per PA sama dengan 2/1. Ini bererti B bagi P2, P pergi A ialah 1. Jadi, boleh cari tak B, X, Y? Apa titik yang duduk dekat luar? Bagi tahu saya. Titik mana yang duduk luar? Tak ada suara. Titik. Apa dia? Titik mana yang duduk di tengah kat luar ni? Titik A, titik P atau titik B? P. Titik P. Okay, good. Titik P iaitu 50. Okay. So, ini buat yang macam tadi. Silangkan. 1 darab sana. 2 darab sebelah sini. Selesaikan. Okay. Awak akan dapat jawapan untuk B. Okay. Cuba buat B. Saya nak awak cuba buat. Okay. Tengok dapat tak jawapan dia untuk B di situ. You punya titik dia. Awak dapat sini adalah 9, 8. Okay, cuba buat. Laju sikit. Dah tunjuk dah ni. Kalau ikutkan, tajuk ni tak susah sangat. Dia cari titik, cari persamaan. Papa. Ish. Tumpat tu apa ni? Tumpat. Tumpat. Oh, dia macam, apa nak cakap? Penuh. Ketumpatan. Macam. Macam pertama. Macam dalam dia tu Ha-ha. ada yang penuh, ada yang tak penuh. Oh, maksudnya yang kuning ni sebab dia float sebab dalam dia tak penuh. Kalau ini penuh so dia tak tenggelam lah. Ya, betul.
Macam benda dalam dia tu satu tu ada benda, satu tu tak ada benda dalam. Mm-mm. Macam balon Balon kosong memang, kan? Dia float kan? Balon dalam dia memang kosong, so dia float lah. Papa, Mikir baru faham tumpat tu dalam semua benda dia ada macam benda kalau dalam dia kalau ada macam tak tahu nak cakap apa tapi dalam dia ada tumpat kalau ada banyak tumpat so dia tenggelam kalau tak ada banyak tumpat dia Bukan akan tak ada banyak tempat, kurang tumpat. kurang tumpat. Kalau kurang tumpat dia tak kelah. Dia timbul. Tengok ni. Thank you Papa. Sap, dia buka kat mana? Lagi senang. Dia buka dekat dengan MACD. Anggun. Dia ambil situ tu ya. Dah? Dapat tak? Dapat? Alo. Dapat Okay. Yang lain dapat Okey, kita buat macam ni kan. Ni persamaan locus yang ini. Ni awak nampak tak? Dia kata titik B awak 50. Titik P-nya XY bergerak. Kalau ini PB sama dengan 3. Yang ni awak kena buat. PB, P kita XY tadi kan. B kita dekat sini adalah B kita 50. Jadi X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. Dia kata sama dengan 3. So ini kuasa 2. Yang ini senang. Tak macam tadi. Yang tadi panjang kan? So yang ini awak kena selesaikan lah sebab kat sini biasanya 2 markah saja. Jangan tinggalkan. So hati-hati. Kenapa saya kuasakan 2? Sebab ini tanda punca kuasa. Punca kuasa 2 dia iaitu kuasa setengah. Kita nak hapuskan punca kuasa 2 maka kita akan kuasakan 2. Selesai di situ. Boleh? Garam tu apa? Kat dapur tu ada. Dia tahu bahasa Inggeris je. Tahu bahasa Inggeris je. Garam lah. Bahasa Melayu garam. Macam gula tu. Garam macam gula kau. Salty. Padan lah dia kan. Saya duk goreng mi pagi tadi termasin. Padan dia cakap. Dia nak sebut masin tu dia tak ada words tu. Dia kata tak nak lah mi manis. Saya pun manis. Saya kata tak ada letak gula langsung. Lepas tu saya rasa masin. Lah kesian. Dia tak kenal. Bahasa Inggeris je. Ya, tapi itu masin. Garam masin, gula manis. Okey. Okey, tengok nombor 18. Try soalan 18. Boleh tak? Kakak-kakak, abang-abang, boleh tak? Nanti Mikael bising nanti korang senyap sangat. Boleh? Cuba? Papa. Aduh, Mikael jangan jerit. Boleh cuba tak? Cuba gerak Okey, cikgu. Okey. Senang hati sikit ada orang. Okey cikgu. Kalau tak aku susah hati ada orang ke tak ni? Kalau awak dengar ceramah, tak apa awak dengar je. Saya pun tunjuk je. Ini kita kelas. Saya nak awak buat latihan sama-sama. Macam tu.
Dah? Cikgu, Ya. nombor 18 kita dapat lima ke? Ya. Teruskan soalan awak. Ya. Berhenti pula. Dah dapat jawapan. Oh, nanti jawapan dia yang nombor 18 apa? Negatif 5. Yang 19 saya start. Okey, 19 tak. Okey. So, saya tunjuk dulu daripada 18. Okey, garis lurus. Awak tengok selari. Dengan bila selari, so awak tengok first step, you tengok dia dah Y. So, senang. Selari maksudnya you ambil kecerunan. Yang pertama, kecerunan dia ialah negatif 3. Yang kedua, kecerunannya ialah K tambah 2. So, bila dia selari, so kita buat sama. Jadi, negatif 3 sama dengan K tambah 2. Jadi K sama dengan negatif 5. Settle. Okey. Soalan 19. Garis lurus 2Y bla bla menyilang pada paksi Y. Okey, pada 5K dengan keadaan H dan K ialah pemalas. Ungkapkan H dalam sebutan K. Okey, dia kata dekat sini dia menyilang pada paksi Y 5K. So awak kena susun dulu. Kat sini persamaan awak adalah 2Y sama dengan 3X tambah H tambah 4. Okey, ubah Y sama dengan 3/2X tambah H tambah 4/2. Okey, dia kata menyilang paksi Y. Paksi Y maksudnya awak punya C lah. Menyilang pada paksi Y iaitu awak punya nilai C. Okey, so kat sini nilai C awak dia kata 5K. 5K. Jadi awak akan selesaikan sebab dia nak ungkapkan H dalam sebutan K. Jadi H tambah 4/2 sama dengan 5K. Soalan nak H. H jadi you akan dapat H tambah 4 sama dengan 10K. H ialah 10K tolak 4. Okey. Boleh? Okey, Nabila? Oh, macam tu. Ya, sebab dia kata 5K ni paksi Y. Jadi Y tu adalah C. C kita H tambah K. H tambah 4/2. Dia kata 5K. So equal lah. Selesaikan. Okey. Okey, habis. Saya rasa ini. Okey, soalan nombor 20 habis ni. Semua saya dah buat. Jadi maksudnya bila ulang kaji nanti kita tak buat soalan yang SPM ni, saya guna set lain. Okey, Raja menunjukkan kedudukan 2 ekor lebah P dengan Q. Okey, koordinat bagi lebah P dan Q masing-masing. P lebah P di sini adalah negatif 4, 4. Lebah Q adalah 8, negatif 12. Okey, kedua-dua lebah itu terbang ke arah satu sama lain. Datang, terbang, datang. Okey, pada satu garis lurus dengan hal laju berbeza. Hal laju lebah P adalah 3 kali ganda hal laju lebah Q. 3 kali ganda. Jadi P ni bergerak, dia 3 kali ganda. Okey. Jadi dekat sini daripada lebah Q. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia kata cari jarak lebah P dari titik asalnya apabila bertemu dekat Q. So dia pun gerak, dia gerak sini, dia gerak dalam keadaan sebaris, dia kata dia 3 kali ganda, yang ini 1. Macam tu. So kita guna skala dia punya skala lah. Okay, iaitu range dia, julat dia. Kat situ dia 3:1. Okey, jadi kita dah tahu P, dah tahu titik Q, kita tahulah titik yang dia jumpa dekat mana. Okey, titik dia jumpa kita ambil lah apa titik dia. Contoh kita namakan titiknya adalah titik A. So awak cari dulu titik dia. Dah dapat titik dia, kita guna formula jarak. So titik dia titik A. So titik A ialah XY. Saya tak tahu. So XY sama dengan silang. 3 kali 8 dapat 24.
tolak dengan 4, bahagi dengan 3 tambah 1, 4. 3 darab negatif 12, negatif 36 tambah 4 bahagi dengan 4. Maka saya dapat titik A saya di sini adalah 24 tolak 4, 20 bagi 4 sini ialah 5. Sini 32, so sini dapat titiknya adalah 58. Maka soalan tanya jarak. So jarak dia dari P pergi ke Q. So guna formula jarak. Formula jarak pergi ke Q pula. Sampai A lah tempat dia bertemu. So jarak P pergi A adalah square root X tolak X iaitu negatif 4. Okey. Tolak dengan 5. Tolak 5 kuasa 2 tambah 4. Okey. Tolak dengan 1 kuasa 2. So selesaikan. Okey. 4 betul tak? Negatif 4 tolak dengan 5 kuasa 2. Okey, 4 tolak 1 kuasa 2. So selesaikan. So dekat sini awak akan dapat negatif 4, 5. You akan dapat negatif 9 kuasa 2. So ini negatif 9 kuasa 2. Saya silap. Mana saya buat 1 ni? Allah Akbar. 8 kan? 8. 4 dengan 8. 8. Okey, so awak selesaikan. Dekat situ awak akan dapat dia punya jarak antara dua titik. Okey, so you akan dapat. So ingat dekat situ bila dia nak jarak, so guna je lah formula jarak. Formula jarak iaitu awak akan buatkan X tolak X kuasa 2 tambahkan dengan Y tolak Y kuasa 2. Okey, tambahkan. Jadi kita dapat di situ. So you dapat kat sini negatif 9 kuasa 2 tambah ini negatif 4 kuasa 2. Selesaikan. Then tekan kalkulator punca kuasa. Boleh? Boleh tak? Okay, cuba kira jap. Saya tersilap. Saya takut. Okey, cuba kira sekejap sementara awak tunggu jawapan. Saya bagi jawapan. Kira dulu. Betul lah. Saya pun kadang-kadang confused tau. Formula dia tambah tolak. Okey, so betul lah. Iaitu X tolak X, negatif 4 tolak 5 kuasa 2 tambah 4 tolak dengan Allah Akbar. Negatif 8 lah. So tambahlah. Sini 12. Okey. Okey, dapat jawapan. Berapa dapat? Sorry. 81 tambah dengan 144. Set 225. Berapa? 15. Okey? Boleh? Dah. Okey tak? Okey, cikgu. Okey. Ada lagi 2 soalan. Nombor 21 dan nombor 22. Okey. Yang ini awak cuba buat. Okey. Yang lain semua dah kan tadi? Ni dah buat. Okey. Ni nanti cuba kita tengok. Ini senang je. Awak tengok. Ni kan dia serenjang. Dia kata nyatakan nilai Q. So dia serenjang. Kalau dia selari, kecerunan dia sama. So kalau serenjang, kita akan buat kecerunannya M1 darab dengan M2 akan menghasilkan nilai negatif 1. So kecerunan 1, 3, kecerunan kedua adalah Q. Darabkan sama dengan negatif 1. You akan dapat nilai Q. Koordinat F, awak gunakan persamaan serentak sebab dia titik persilangan. Titik persilangan guna persamaan serentak. Okey, persamaan serentak antara Y sama dengan 3X tambah 4 dengan Y sama dengan QX tolak 6. So bermakna kalau Q salah, maka titik persilangan awak akan salah. Okey, tolong buat Okey, then soalan yang terakhir. Diberi bahawa A 13, B awak 47 berada pada sata katis. Nyatakan jarak AB. Carilah jarak guna formula jarak. Okey, tengok soalan B. Garis lurus AB dipanjangkan ke C. Jadi awak tengok seolah-olah kat sini A awak ialah 13. Okey, B awak di sini adalah 47. Dipanjangkan ke C. C awak adalah XY. Jadi dia kata dengan keadaan jaraknya dari titik B. Okey, dari titik B adalah 2 kali jarak. Nanti awak tengok. Jadi kat sini kena faham ayat dia. Okey, oleh kerana kat sini awak tengok ayat dia di sini. Okey,
garis lurus AB dipanjangkan ke titik C. Titik C dengan keadaan jaraknya, nya tu C dari B. Jadi CB. Adalah dia kata 2 kali jarak AB. 2 kali jarak AB. Maksudnya kalau awak tengok C pergi B, kita tak tahu. Okey, 2AB. Okey, jadi kita akan nak tentukan daripada A pergi B tu berapa. Jadi kat sini A pergi B nya 1 lah. So kalau saya ambil huruf kan, C pergi ke B, huruf per huruf, CB per AB sama dengan 2/1. Jadi C pergi B 2, A pergi B 1. Carilah awak punya titik C. Boleh? Guna formula yang silang tadi. Okey? Okey? Boleh. So saya stop dekat sini. Maka habis dah tajuk ini. Kalau ikutkan untuk next class, kita akan masuk tajuk vektor. Kita ada 2 tajuk je lagi. Tapi tengok sama ada saya nak teruskan ataupun saya akan bagi ulang kaji topik yang dari awal. Boleh? Sebab ada 2 topik lagi. Kita sekolah sampai bulan 3. Awak punya tingkatan 4 sampai bulan 3. Kita harap tak ada COVID dah lepas tu. Jadi habis tingkatan 3 tahun depan awak tingkatan 5, awak akan sekolah bersemuka. So awak punya tahun sebenarnya tak bermasalah. Awak memang habis dah lah ekstra tingkatan 4 sampai bulan 3. Jadi beruntunglah awak sebenarnya. Tapi kalau tak buat apa-apa, Okay, so saya stop kat sini. Jumpa next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Ada soalan? Tak ada kan? Okay, sama. Bye. Bye.